Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video kali ini saya akan buat satu pembentangan tentang projek inovasi saya lah. Okay, nama projek inovasi saya adalah Touch and Go. Okay, Touch and Go ni merupakan satu inovasi digital yang saya bangunkan untuk MBPK pendengaran khususnya. Okay. Pada awalnya saya akan memberi satu pengenalan dahululah, pendahuluan tentang apakah projek inovasi yang saya bangunkan ini. Projek inovasi Touch and Go ini merupakan salah satu pendekatan yang boleh menarik minat murid untuk belajar sambil bermain. Sebab ini memerlukan fizikal dan ketangkasan murid lah, sebab projek inovasi Touch and Go ini bermain dengan masa. Inovasi ini dibina dengan menggunakan perisian aplikasi Canva secara atas talian yang mengandungi soalan-soalan berbentuk permainan. Soalan ini adalah soalan matematik. Elemen baharu yang diintegrasikan dalam inovasi ini ialah kod isyarat untuk memudahkan MBPK pendengaran lebih cepat faham dan mudah untuk menjawab soalan dalam masa yang diperuntukkan. Sebab projek Touch and Go yang saya bangunkan ini khusus untuk MBPK pendengaran, boleh menjawab soalan dalam masa yang ditentukan. Projek inovasi yang dibangunkan ini boleh diadaptasi dalam semua subjek dan aktiviti PDP. Namun tujuan saya bina ini adalah untuk subjek matematik bagi tajuk tambah dan tolak. Inovasi ini dibina untuk mengatasi sikap malas berfikir dan kurang bersemangat yang dilihat dalam kalangan murid-murid semasa saya berpraktikum pada fasa 1 lah. Pelaksanaan aktiviti inovasi ini boleh digunakan terhadap murid MBPK pendengaran, MBPK dan juga murid tipikal lah di sekolah rendah. Sebab ni boleh digunakan pakai untuk semua. Cuma saya tambahkan elemen baharu kod isyarat untuk memudahkan MBPK pendengaran, sebab mereka belajar menggunakan isyarat. Murid-murid akan lebih cenderung kepada aktiviti PDP yang mengandungi unsur bermain, kerana aktiviti seperti ini lebih menarik dan tidak membosankan. Sebab dia perlu masa kan, macam main game juga. Aktiviti inovasi ini secara tidak langsung dapat merangsang minda cerdas mereka untuk cepat berfikir bagi mendapatkan jawapan. Dalam projek inovasi Touch and Go ni saya bangunkan sebab waktu saya praktikum saya dapat lihat murid ni malas nak menjawab soalan. Walaupun soalan tu senang sangat, tapi mereka malas nak jawab dan ambil masa yang terlalu lama, sampaikan mereka terpaksa membawa tugasan tersebut kembali ke rumah untuk menyiapkan. Namun pada sesi yang seterusnya saya dapati mereka masih belum menyiapkan tugasan tersebut, walhal soalan yang diberikan adalah sangat senang dan boleh dijawab dalam masa yang sangat singkat. Dan juga dan saya perhatikan mereka kurang bersemangat untuk subjek matematik sebab mereka perlu mengira. Jadi inovasi ini saya bangunkan dengan bantuan isyarat dan juga elemen masa lah, untuk mereka boleh menjawab dalam masa-masa yang tertentu. Ini boleh membantu mereka untuk menjawab soalan ketika dalam peperiksaan, sebab dalam peperiksaan pun ada peruntukan masa-masa yang tertentu. Jadi bila mana guru boleh mendidik ataupun membimbing murid untuk menjawab soalan dalam masa yang diperuntukkan. Jadi latihan-latihan seperti ini ataupun bahan-bahan bantu inovasi seperti ini bila sering dilaksanakan di dalam PDP, boleh melatih murid untuk menjawab soalan dengan mudah, dengan cepat dan betul. Pelaksanaan ataupun cara menggunakan. Yang pertama sekali kita lihat daripada yang kiri, iaitu slide Touch and Go tu lah. Gambar Touch and Go tu. Saya punya inovasi Touch and Go ni saya berlatar belakangkan macam game.
supaya lebih menarik. Okay. Yang pertama, kena akses dululah, download masuk dulu ke akaun Canva. Boleh guna apa-apa akaun lah, tapi yang sebaiknya guna akaun ID5 lah. Okay. Menggunakan pautan ataupun link yang diberi. Okay, link tersebut akan saya kongsikan. Dan juga seterusnya, bila dah log masuk, dah set up semua laptop, semua TV dan sebagainya, murid-murid ni dibahagikan kepada kumpulan, ataupun sekiranya kelas tersebut tak ramai murid, boleh secara individu lah permainannya. Okay, setiap kumpulan ataupun individu diberikan satu marker pen. Okay, kegunaan marker pen ni adalah untuk membulat jawapan nanti. Okay, seterusnya, okay, bila semua dah bersedia, wakil kumpulan ataupun setiap individu lah, setiap murid, setiap MBPK pendengaran perlu berlumba menekan butang masa pada satu peranti mudah alih apabila slide soalan dipaparkan. Okay, masa ni akan ada slide soalan dipaparkan, kemudian akan ada satu tablet atau tablet lah di atas meja di hadapan slide tersebut untuk butang masa. Okay, so mana-mana MBPK yang cepat untuk datang kepada tab tersebut untuk tekan butang masa, okay, murid tersebut akan membuat jawapan, menjawab soalan dan memilih jawapan dengan membulatkan pilihan jawapan menggunakan marker pen tadi. Okay, seterusnya, apabila dah selesai menjawab dalam masa yang diperuntukkan, guru akan memaparkan jawapan yang betul. Okay, pilihan jawapan yang mana yang betul. Okay, sekiranya murid tersebut ataupun wakil kumpulan tersebut dapat menjawab dengan betul, permainan akan diteruskan seperti biasa. Jika wakil ataupun MPPK tersebut menjawab dengan salah, dengan pilihan jawapan yang salah, maka soalan tersebut perlu diulang dan memberi peluang kepada MPPK lain ataupun kumpulan yang lain. Okey, dan kemudian seterusnya permainan akan berlangsung berterusan secara begitulah. Kemudian pada akhir soalan ataupun apabila tamat soalan, soalan yang saya peruntukkan dalam inovasi saya ini hanya terdapat 10 soalan, sebab saya tahu dan saya faham berapa masa yang diperuntukkan oleh MBPK pendengaran saya untuk menjawab satu soalan. Dan soalan yang saya buat dalam inovasi ini agak sukar dan memerlukan masa yang agak lama, dan merupakan soalan matematik campur, tambah dan tolak, bukan satu tambah saja. Okay, pada akhirnya slide yang terakhir akan memaparkan belajar apa hari ini. Jadi kumpulan yang kalah ataupun individu yang tidak mendapat jawab banyak soalan akan memberi maklum balas dan refleksi terhadap aktiviti inilah, aktiviti menggunakan inovasi ini. Dan kat situ murid ni akan bagi tahu kenapa dia tak boleh menjawab soalan dan sebagainya lah. Dia kena refleks kepada diri dia sendiri dan juga rakan dia. Kemudian guru boleh berbincang lah tentang soalan-soalan yang telah dijawab bersama murid. Okey, seterusnya kita lihat kepada apa impak inovasi Touch and Go ni kepada murid ataupun kepada guru lah. Okey, kat sini kita ada 3. Murid dapat menyelesaikan ayat matematik dengan cepat dan betul dalam tempoh masa yang diberikan. Mula-mula tadi saya terangkan bahawa sekiranya murid ataupun kumpulan tidak dapat menjawab soalan dengan betul, maka soalan tersebut akan diulang. Dan kat sini kita dapat latih murid tersebut untuk menjawab soalan dengan tepat dalam masa yang ditetapkan. Kemudian murid dapat mengenal pasti kesilapan dan yang dilakukan dalam membuat pembetulan. Okay, kat situ apabila ada murid yang salah jawab,
kat situ dia bila diberi peluang kepada rakan yang lain, kat situ yang salah tu perlu buat pembetulan lah, ataupun perlu lihat kat mana silap dia. Kat situ. Yang seterusnya, murid dapat mengekalkan fokus sepenuhnya semasa aktiviti PDP. Aktiviti ni saya bangunkan khas untuk BPK pendengaran dia kekal fokus. Dia boleh stay fokus dalam PDP dan menjawab soalan yang diberikan. Okay? Sebab ada masa dan ada kalau salah kena ulang, kalau salah kena ulang. Jadi kat sini melatih murid lah untuk fokus dan cuba untuk selesaikan soalan tu dalam masa yang diberikan. Okay? Seterusnya, yang terakhir sekali adalah bagaimana saya nak mengkomersialkan saya punya inovasi touch and go ini. Ada dua cara yang saya gunakan. Yang pertama melalui link YouTube, lah, sebab kat YouTube ni saya lihat banyak kaedah, banyak teknik, banyak strategi yang dikongsikan oleh guru-guru. Okay? Jadi kat YouTube ni memang open, memang terbuka, memang sesuai sangat untuk penerangan bahan inovasi yang agak panjang. Okay, untuk TikTok pula, untuk TikTok saya gunakan sebab untuk mudah guru-guru seharian kan, kadang-kadang kita selalu scroll TikTok. Jadi kat sini boleh gunakan supaya untuk guru praktikal, untuk guru yang dalam perkhidmatan yang sedang mengajar sekarang. Sebab ini salah satu BBM lah, antara salah satu BBM yang boleh digunakan dalam PDP matematik lah khususnya, sebab dia memerlukan masa kan. Sebab untuk menjawab matematik ni kita perlu bermain dengan masa. Jadi bagi saya penting untuk inovasi ni dikomersialkan kepada semua pendidik, kepada semua guru lah. Okay. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.